TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, sebagai host anda. Dan sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Tapi yang penting tu bila buka pelitup muka, jangan letak di bawah dagu kan. Nanti susah pula, ataupun jangan letak atas kepala pula. Simpan di tempat yang selamat dan pastikan kerap cuci tangan. Pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer dan jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini subjek yang sangat menarik iaitu menservis peralatan elektrik domestik tingkatan 4 modul 1. Kalau anda nak tahu siapa cikgu yang akan bersama kami, jom kita tengok profil cikgu. Dan bersama kita sekarang adalah Cikgu Wan. Hai Cikgu. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Okey, jom kita sebelum kita mula kita amalkan SOP dulu Cikgu. Jom kita ke meja Cikgu. Okey. Okey. Baiklah Cikgu, seperti Cikgu tahu kan, kita kena sentiasa pastikan kebersihan diri itu dijaga ya, terutamanya tangan kita. Jom kita pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Okey, saya pun turut serta. Okey. Okeylah, macam biasalah, kalau boleh kerap cuci tangan ataupun pakailah gel pembasmi kuman. Dan sekarang oleh kerana kita berada di jarak yang sesuai ya, nampaknya lebih daripada 1 meter Cikgu. Bolehlah kita buka pelitup muka kita. Okey, jom Cikgu. Okey, dah buka dan pastikan simpan di tempat yang selamat ya kepada mereka yang menonton di rumah. Jangan letak dalam atas lantai, atas meja, atas kepala. Jangan. Kita simpan di tempat yang selamat seperti saya dengan cikgu. Kita simpan dalam sampul yang istimewa khas kepada pelitup muka kita. Okey cikgu. Okey, sekarang kita dah buka pelitup muka, nampaklah muka-muka kita yang sangat ceria dan sangat handsome. Baiklah cikgu, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Saya Wan Ahmad Mazuddin bin Wan Osman, mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seberang Marang, Terengganu. Ya. Lebih kurang dalam 16 tahun. 16 tahun cikgu? Ya, betul. Tapi cikgu nampak muda, cikgu nampak macam umur 25 tahun cikgu. Betul. Terima kasih. Ya. Okey. Dan apa-apa cikgu nak tambah lagi? Saya mengajar dalam pendawaian elektrik. Ya. Okey, dan dalam subjek pendawaian elektrik itu terangkum sekali berkenaan dengan menservis peralatan elektrik domestik. Itulah subjek yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik cikgu. Nama gelar cikgu juga seperti yang cikgu sebutkan tadi ya, cikgu MZ. MZ. Okey, baiklah cikgu, boleh tak saya sebutkan nama cikgu supaya cikgu MZ, boleh kan? Boleh. Okey, baiklah. Okey, saya nak tanya cikgu berkenaan dengan subjek ni cikgu. Adakah subjek ni susah ke, senang ke, perlukan banyak praktikal ke, macam mana cikgu? Subjek ni memerlukan banyak praktikal. Ya. Kerana dia melibatkan pada hands on. Ya. Bila melibatkan hands on, melibatkan banyak praktikal yang perlu diulang-ulang berulang kali. Ya. Dan hanya melibatkan lebih kurang 30 hingga 40% sahaja teori. Selebihnya adalah praktikal. So, dan memang sangat menarik dan pelajar-pelajar pun sangat berminat dengan apa yang kita ajar setiap hari. Okey, kalau pandangan cikgu tu subjek ini susah ke tak cikgu? Pada pandangan saya, subjek ini sukar tetapi tidak agak menarik. Sukar tapi menarik. Sukar tak menarik tapi okey cikgu. Untuk hari ini kan cikgu, apa sebenarnya yang kita akan sentuh untuk topik ni cikgu? Pada hari ini kita akan sentuh bab yang pertama daripada tingkatan 4. Ya. Daripada keseluruhan bab tingkatan 4 sepatutnya ada 7 bab, 7 modul dan kita akan sentuh untuk modul yang pertama saja untuk tingkatan 4 pada hari ini. Ya. Okey, tapi sebelum tu apa kata kita tengok pandangan murid kita yang mengambil subjek ini, sama ada susah ke tak? Kita tengoklah video tersebut. Jom. Okey, jom. Didik TV KPM.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Mukminin dan saya adalah calon SPM untuk tahun 2021 bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Meneraya. Saya merupakan pelajar MPV untuk subjek menservis peralatan elektrik domestik. Dalam subjek ini, saya amat berminat dalam bab yang pertama iaitu menservis motor. Dalam bahagian pertama itu juga ada bab yang kurang saya fahami iaitu bahagian menerangkan fungsi utama seperti contoh menerangkan fungsi bahagian utama pembersih vacuum. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afizugan Naib Muhammad Rizal. Saya dari SMK Bukit Bandaraya, Kuala Lumpur. Saya calon SPM 2021. Saya mengambil mata pelajaran menservis elektrik domestik. Saya berminat dengan subjek ini kerana saya dapat mengenal pasti komponen asas elektrik. Yang kedua, saya dapat mempelajari kendalian peralatan elektrik. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah membaik pulih peralatan elektrik yang rosak. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Itulah dia pandangan daripada murid yang mengambil subjek ni iaitu menservis peralatan elektrik domestik. Okey. Ya cikgu? Okeylah, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi dan pelajaran kita untuk modul 1 tingkatan 4, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda? Ini adalah langkah-langkah mengendalikan periuk nasi mengikut urutan yang betul. Mula-mula tekan off pada suis bekalan. Selepas itu tanggalkan talian bekalan untuk keselamatan anda. Seterusnya cuci beras dalam mangkuk plastik sehingga bersih. Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam periuk aluminium mengikut sukatan. Masukkan air ke dalam periuk aluminium dan pastikan sukatan air bersesuaian dengan jumlah beras. Letakkan periuk aluminium ke dalam badan periuk nasi. Pasangkan talian bekalan ke soket alir keluar. Tekan on pada suis bekalan. Dan barulah tekan suis cook. Suis akan terpelantik ke warm apabila nasi sudah masak. Setelah nasi dimasak, anda boleh menyediakan lauk untuk dimakan bersama nasi itu. Selamat makan! Selamat Hari Guru untuk semua guru di Malaysia. 16 Mei 2021. #Terima kasih Cikgu. Teristimewa, terima kasih guru-guruku di SK Sebenar Pontian Johor. Jasa kalian tetap menghargai, menyampaikan ilmu tanpa jemu. Biarpun mana baru menghambat ruang dan waktu. Cikgu tetap gigih mencurah ilmu tanpa lupa. Terima kasih Cikgu. Daripada Nur Nabila Amani, Primo Omar, SK Sebenar Pontian Johor. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu MZ. Okey, dan pada hari ini bukan kita berdua saja kan Cikgu? Betul. Kita juga ada tetamu khas yang bersama kami dalam talian Google Meet. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila sebutkan nama penuh anda dan juga daripada sekolah mana. Ya, kita mulakan dulu dengan Khairul. Hai Khairul. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Khairul Nadim dari Sekolah Menengah Bukit Bandaraya. Okey, terima kasih Khairul.
Dan seterusnya kita ada Imran. Assalamualaikum. Hai, saya Amir Imran bin Ismail Jah dari SMK Bukit Bandaraya. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Firdaus. Hai Firdaus. Okey, mungkin Firdaus mengalami masalah teknikal. Tak apa, kita teruskan dengan murid yang seterusnya. Nafiza. Hai, Assalamualaikum. Saya Durrata Nafisa. Saya daripada Sekolah Menengah Bukit Bandaraya. Terima kasih. Dan kita juga ada Nazir. Assalamualaikum. Oh, okey. Sekejap. Nampaknya Firdaus dah bersama kita, ya? Oh, alamak. Dua-dua mungkin rasa nervous kot. Jangan terkeluar pula. Okey, tak apa. Kita teruskan juga dengan Muhammad Syami. Hello, saya Muhammad Syami. Saya daripada sekolah. Syami, boleh tak bawakan mic dekat sikit ke mulut? Tak dengar lah. Nak dengar suara merdu anda. Saya Muhammad Syami. Dari sekolah SMK Bukit Bandaraya. Okey, baiklah. Tadi ada lagi dua murid yang... okey dah. Okey, baru masuk. Sempat pula. Okey, Firdaus. Gila anda pula untuk kenalkan diri anda. Firdaus, maaf ya. Kena pasang mic ya. Okay. Assalamualaikum. Saya Muhammad Firdaus dari SMK Landas. Okey, terima kasih Firdaus. Ada lagi seorang murid ya. Nazir Kaisang mengalami masalah lain. Okey. Tak apalah. Nanti kita akan beri... okey. Sebelah-sebelah je. Okey, pastikan jaga jarak ya. Okey. No. Okey, ya. Firdaus. Bukan Firdaus. Siapa? Nazir, ya? Ya, saya. Okey, silakan. Nama saya Muhammad Nazir Kaisan bin Ismail daripada sekolah SMK Landas. Okey. Okey, ya. Terima kasih. Dan itulah dia murid kita yang bersama kita dalam talian. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Bagilah thumbs up kalau anda pun sudah sedia. Okey, cikgu, jom kita mulakan. Silakan, cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semua? Sihat. Sihat, ya? Sihat, cikgu. Sihat. Okey. Cikgu, sihat. Alhamdulillah, sihat. Okey, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini untuk topik yang pertama untuk tingkatan 4, menservis peralatan elektrik domestik. Okey. Okey. Untuk tingkatan 4, kita mempunyai dua tajuk yang utama yang kita akan pelajari pada hari ini. Iaitu yang pertama, kerjaya dalam bidang menservis peralatan elektrik. Yang kedua adalah berkenaan dengan kemahiran-kemahiran asas dalam menservis peralatan elektrik. Okey. Antara tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, yang pertama, teknologi terkini yang berkaitan dengan menservis peralatan elektrik. Okey. Yang kedua, keperluan. Kenapa perlunya kepada teknologi yang terkini? Yang kedua, okey, lepas tu tajuk yang ketiga untuk yang pertama adalah berkenaan dengan kerjaya terkini. Kerjaya terkini berkenaan dengan menservis peralatan elektrik domestik. Okey? Ya. Yang keempat, kerjaya pada masa hadapan. Okey? Seterusnya kita pergi pada slide yang seterusnya. Yang pertama, okey, semua dapat lihat gambar yang ada dekat depan. Nampak, Ego? Nampak ya? Ya. Okey, Sean nampak, Sean? Nampak macam ni alatan yang digunakan di rumah, Ego. Okey. Apa yang cikgu nak jelaskan pada hari ini berkenaan dengan teknologi menyapu. Teknologi menyapu yang ada bermula daripada abad yang ke-18. Kenapa abad yang ke-18 cikgu ambil? Okey, bermula daripada abad yang ke-18 ini, bermulalah satu revolusi yang dipanggil sebagai revolusi industri yang pertama pada waktu itu. Ya. Dan perkembangan teknologi pada waktu itu untuk penyapu hanya menggunakan penyapu lidi. Ya. Pelajar pernah tengok tak macam mana rupa penyapu lidi sekarang?
Pernah jumpa, pernah tengok? Pernah Pernah. Okey. Pernah. Okey, seterusnya kita melangkau kepada abad yang ke-19. Teknologi menyapu menjadi semakin berkembang dengan tambahan satu lagi pemegang di tengah-tengah tu. Dipanggil pemegang kayu untuk memudahkan kerja-kerja menyapu. Dan ditambah lagi pada abad yang ke-20 pada revolusi industri yang ketiga pada abad ke-20, tengok keadaan penyapu dah bertukar rupa daripada penyapu kayu dan lidi kepada penyapu-penyapu berbentuk plastik. Okey. Seterusnya, pada abad yang ke-20 kita tengok perkembangan teknologi makin berkembang. Bermula daripada penyapu biasa ditambah dengan penyodok, lepas tu berkembang lagi sehingga membentuk satu alat yang dipanggil vacuum. Pada suatu dahulu, vacuum ni dikenali sebagai pembersih hampa gas. Apa yang kita kenal sekarang adalah peralatan ini dikenali sebagai vacuum. Setiap rumah, pelajar-pelajar pernah tengok tak vacuum ni macam mana rupa? Juga pernah. Pernah tengok Tapi yang soalan lagi penting tu, pernah guna tak? Betul. Nampak je tapi tak buat. Benar. Tak buat kerja boleh ya? Okey, tahu pernah. Okey. Pernah buat kerja rumah tu. Pernah rajin lah. Okey. Okey, pada abad yang ke-20, semasa ini dikenali sebagai zaman perkembangan industri ataupun revolusi industri yang ketiga. Dan sekarang kita berada di zaman revolusi industri yang keempat. Pada zaman terkini kita tengok vacuum yang digunakan semakin mengecil. Selain daripada semakin mengecil, vacuum ini juga boleh dikawal dengan menggunakan apa tu? Syam boleh nampak digunakan apa? Cikgu, dia guna jari je cikgu. Digunakan pada telefon bimbit cikgu. pada telefon bimbit saja betul. kita menggunakan vacuum tu untuk menggerakkan vacuum. Untuk kita nak keluar pergi bekerja, kita nak keluar pergi ke pasar, kita hanya onkan vacuum tu menggunakan handset saja. Dan vacuum tu boleh berfungsi sendiri bila kita tidak berada di rumah. Okey. Cikgu, ada juga ya aplikasinya. Masa kita kat kerja, masa kita masih di office ataupun di pejabat cikgu, kita boleh tekan on, mana tahu ada tetamu yang nak datang kan, tiba-tiba kita boleh tekan on, dia akan bersihkan rumah. Betul. So bila kita sampai rumah pula, dah bersih kan, senang kan. Itulah perkembangan teknologi yang ada pada sekarang. Pelajar-pelajar boleh sebut apa lagi peralatan elektrik yang ada di rumah masing-masing yang mengalami perkembangan teknologi. Contoh bagi satu. Dora. Apa dia Dora? Mesin basuh. Mesin basuh, betul. Pada suatu ketika dahulu, macam mana pakaian dibasuh? Pakaian dibasuh dengan menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Okey, kita tengok pada zaman dahulu kita biasa tengok dalam TV. Kita basuh di tepi sungai. Betul. Dalam TV basuh tepi sungai untuk membasuh pakaian. Lepas tu teknologi makin meningkat daripada basuh tepi sungai, pakai papan pula. Lepas tu berkembang lagi, pakai ada besin. Lepas tu lagi berkembang pakai baldi apa sehingga pada sekarang kita menggunakan mesin basuh. Okey. Mesin basuh. Dan sekarang perkembangan teknologi sekarang ni, kita tak perlu pakai mesin basuh dah sekarang ni. Yang saya pernah lihat, baju kita letak ke dalam satu almari. Biarkan dalam almari itu baju akan dibersihkan sendiri. Macam mana cara dia bersihkan, itu kita akan belajar pada bab-bab akan datang. Berkenaan dengan teknologi-teknologi yang ada pada hari ini, pada waktu sekarang. Maknanya tak perlu gunakan mesin basuh. Tak perlu mesin basuh dah sekarang. Letaklah almari terus Sabun pun bersih. tak perlu. Weh, saya nak macam tu. Lagi Saya senang pun nak kerja satu. saya. Okey. Okey, seterusnya. Keperluan teknologi. Kenapa perlunya teknologi yang ada pada sekarang ni? Sebab kita sekarang sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Okey? Bila mengalami revolusi industri yang keempat, kita ada sebanyak 9 elemen yang perlu kita ada dalam revolusi itu untuk membentuk satu peralatan elektrik yang canggih, yang serba canggih, yang kita sendiri pun kadang-kadang tak mampu mengejar kecanggihan yang ada pada sekarang ni. Okey, antara elemen-elemen yang ada pada peralatan elektrik yang sekarang ni, contoh Internet of Things. Internet of Things, pelajar tahu apa itu? Internet of Things.
Ataupun Sean tahu kan apa? Internet of Things. Kalau saya terjemahkan tu adalah internet benda kan, Ego? Ya. Ya. So, kalau tak silap saya, ia bergantung kepada produk yang disambungkan ke internet, Ego. So, maknanya kita boleh kawal produk ataupun item tersebut menggunakan ataupun melalui internet. Betul ke, Ego? Pandai, Syah. Oh, betul lah? Okey. Betul. Itu saya tembak je. Okay. Pendek kata, yeah. Internet of Things ni, semua benda memerlukan internet. Yeah. Tak ada internet, peralatan tidak boleh dikawal. CCTV rumah kita tak boleh tengok daripada jauh. Dengan adanya internet, kita boleh tengok keadaan rumah kita, CCTV itu kita boleh nampak daripada hanya menggunakan handset sahaja. Okey? Ya. Seterusnya, bila bercakap berkenaan dengan teknologi terkini, kita tidak lari daripada membincangkan apa itu rumah pintar. Rumah pintar, smart house. Apakah yang dikatakan sebagai rumah pintar? Rumah pintar adalah rumah yang mana peralatan dikawal secara manual atau automatik melalui peranti mudah alih. Contoh peranti mudah alih, siapa boleh bagi tahu? Contoh peranti mudah alih. Salah satu je contoh peranti mudah alih. Telefon pintar. Betul. Betul ya, Firdaus? Okey, kita boleh kawal peralatan kita yang ada pada hari ini. Jika ada teknologi rumah pintar hanya menggunakan telefon pintar sahaja. Dengan telefon pintar tapi tidak ada internet tak jadi. Telefon pintar kena ada internet. Sebab tu, rumah pintar pendek kata, kita boleh menggunakan handset dengan ada internet untuk mengawal segala peralatan yang ada dalam rumah kita. Okey, setakat ni pelajar boleh faham? Okey, cikgu, mungkin saya pula nak cuba uji kefahaman murid kita. Boleh ke? Boleh. Okey, salah satu soalan lah seperti yang cikgu cakap tadi. Menggunakan contoh smartphone kita ataupun telefon pintar kita untuk mengawal peralatan di rumah. Mungkin mereka boleh berikan satu contoh peralatan yang boleh dikawal di rumah pintar ataupun menggunakan sistem rumah pintar ni. Siapa yang boleh cuba? Siapa yang nak cuba? Yang masih belum jawab lagi, mungkin inilah peluang anda untuk jawab. Mungkin Khairul boleh cuba. Okey, tak apa. Firdaus. Diselamatkan oleh Firdaus. Ya, Firdaus. Tak nampak pula. Mesin basuh. Mesin basuh. Okey. Contoh yang bagus. Contoh juga yang kami pun telah sebut. Terima kasih, Firdaus. Mungkin soalan lagi. Selain daripada apa yang kita dah sebut dah tadi, ada banyak barangan di rumah yang boleh dikawal menggunakan menggunakan telefon bimbit ya, cikgu. Betul. Kalau disambungkan ke internet. Selain daripada Firdaus, siapa lagi nak cuba? Okey, Nazir. CCTV? Betul. Okey, betul. Itu dah sebutkan, Ego? Dah sebut lah. Okey, selain daripada CCTV, selain daripada mesin basuh, selain daripada penyapu. Vacuum, jangan sebut vacuum. Ya. Television. Television pun boleh, Ego? Boleh. Boleh buka tutup. So, bila boleh. orang tengah tengok TV kan, contoh kalau anak saya nak tengok TV, tiba-tiba saya tutupkan. Boleh juga kan? Ya. Okey, selain daripada television, ada lagi banyak. Siapa nak cuba? Banyak. Nazir nak cakap sesuatu. Okey. Ya, Syami, ya. Penghawa dingin. Ikon. Penghawa dingin? Penghawa dingin. Memang boleh, Ego? Boleh, betul. Okeylah. Sebab kadang-kadang bila hari panas kan, so kita tak nak masuk rumah bila panas. Dahlah luar panas. So kita boleh sejukkan rumah dulu sebelum kita masuk. Betul lah. Terima kasih. Dan satu lagi, mungkin saya boleh tambah lah, Ego. Lampu pun boleh dikawal, Ego. Boleh. Menggunakan aplikasi yang ada di telefon bimbit kita, Ego. Bila kita outstation, kita tidak ada rumah, kita hanya on pada handset saja. Ya, betul, Ego. On pada handset, lampu kat rumah kita, lampu pagar boleh menyala. Ya. Okey. Tapi dengan syarat boleh teruskan, Ego. Ada internet lah. Ya. Dengan syarat. Okey. Seterusnya, kerjaya terkini yang kita boleh ceburi apabila kita belajar menservis peralatan elektrik domestik. Okey. Kerjaya terkini yang kita boleh ceburi bila kita belajar, bila kita menamatkan pengajian kita di dalam menservis peralatan elektrik domestik yang terbahagi kepada 3. Yang pertama, persendirian. Yang kedua, perniagaan.
Dan yang ketiga adalah bermajikan. Okey. Yang pertama, persendirian. Persendirian ni bermaksud kita yang dapatkan projek, kita sendiri yang usahakan projek itu bersendirian dan kita yang akan mendapat untung sendiri-sendiri tanpa melibatkan pada pihak lain, tanpa pekerja, tanpa ada majikan, hanya kita bersendirian sahaja. Okey. Yang kedua, perniagaan. Perniagaan, kita menjalankan perniagaan. Banyak perniagaan yang kita boleh ceburi apabila kita belajar berkenaan dengan menservis peralatan elektrik, dan dalam perniagaan tersebut kita adalah majikan ataupun bos. Kita adalah bos ataupun pengurus dalam perniagaan tersebut. Okay, yang ketiga, bermajikan. Bermajikan ni adalah sebagai pekerja. Kita ada bos, kita ada kaki tangan yang lain, kita adalah pekerja dan dibayar gaji dalam perniagaan tersebut. Okey? Ya. Pendek cerita, kita adalah sebagai pekerja. Sebagai pekerja. Sebab kita dah ada bos, kita sebagai pekerja untuk yang bermajikan. 3 kumpulan utama yang kita boleh ceburi dalam kerjaya selepas kita menamatkan pembelajaran kita di sekolah. Bila kita habis menamatkan pengajian kita di sekolah dalam bidang menservis peralatan elektrik domestik ini. Okey? Okey, persendirian. Apa yang kita boleh ceburi, kerjaya yang kita boleh ceburi apabila kita berminat untuk membuat perniagaan secara bersendirian. Yang pertama, memasang dan menservis. Ya. Memasang dan menservis apa yang kita belajar sekarang? Memasang dan menservis apa yang kita belajar sekarang? Kita boleh pasang, kita boleh servis apa yang kita belajar? Peralatan. Siapa boleh jawab? Ada siapa nak jawab? Dura nak jawab. Peralatan elektrik. Okey, peralatan elektrik. Okey, terima kasih Khairul. Banyak peralatan elektrik yang ada sekarang. Okey, kita boleh belajar pasang dan juga kita boleh belajar untuk servis. Bila kita menamatkan pengajian kita nanti, kita boleh ceburi bidang ini tetapi secara bersendirian. Ya. Tidak melibatkan orang lain. Okey, jika untung, siapa yang untung? Kita ke orang lain yang untung? Kita sendiri yang untung. Orang lain tak terlibat. Betul? Betul. Okay. Betul. Banyak lagi kerjaya-kerjaya yang persendirian yang kita boleh ceburi, membuat pendawaian rumah, membuat pendawaian CCTV, alarm sistem dan siar raya dan banyak lagi. Ini sebagai 4 contoh saja yang saya bagi. Ya. Okey. Okey, jika kita menceburi bidang perniagaan ataupun bermajikan, menjalankan perniagaan yang sama seperti dalam berkaitan dengan elektrik domestik ini, seperti alat siar raya, pendawaian yang sama, cuma kita sebagai perniagaan tadi kita sebagai majikan, betul? Kita sebagai majikan dan jika kita bermajikan, kita bekerja di bawah seorang majikan. Dan bila kita bekerja di bawah seorang majikan, biasanya kebiasaan bila kita akan bermula daripada bawah sebagai operator. Bila dah berpengalaman ataupun ada CJ kemahiran yang lebih sikit, kita akan pergi kepada juruteknik. Ya. Bila dah kita berpengalaman pada juruteknik, kita akan menjawat jawatan apa, Syah? Nampak? Ya. Sebagai penyelia. Okey, bila dah jadi penyelia, lama-lama dah 10 tahun jadi penyelia, kita akan jadi jurutera. Jurutera peralatan elektrik. Ya. Okey. Bila dah ada duit banyak, dah jadi penyelia, kita boleh jadi pengurus, boleh jadi bos. Ini kita menjalankan, bila kita dah jadi pengurus, bermaksud kita menjalankan perniagaan. Kita bukan lagi bermajikan bila kita dah jadi pengurus. Okey? Okey, baik cikgu. Sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana.
Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang berada di seluruh Malaysia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru SK Seri 3 Serangkai. Terima kasih atas segala ilmu yang dicurahkan. Selamat Hari Guru kepada semua guru SK Seri 3 Serangkai. You are an amazing teacher. Happy Teachers Day, wishing you joy and happiness. Thank you for being a wonderful teacher. Happy Teachers Day. 谢谢老师。Arigato sensei. Kamsahamnida Sensenim. Syukran jazilan muallima. Gracias Senior. Selamat Hari Guru. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu MZ. Ya, seperti yang anda nampak tadi ada video untuk kempen Hari Guru dengan hashtag terima kasih Cikgu. Baiklah Cikgu, kita teruskan pengajaran kita pada hari ini Cikgu. Okey, saya akan teruskan kepada tajuk yang kedua untuk modul yang pertama ini, iaitu mengamalkan kemahiran trust. Okey. Kemahiran trust kita akan cover lebih kurang 6 tajuk. Yang pertama berkenaan dengan etika dan budaya kerja yang baik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan etika? Dan etika saya simpulkan sebagai peraturan. Peraturan yang baik. Okey? Peraturan dan disiplin yang baik berkenaan dengan kerja. Ya. Budaya kerja. Budaya kerja ni melibatkan pada amalan-amalan positif. Sebagai contoh, okey, semua pelajar kenal apa itu test pen. Kenal test pen Okey, test pen ataupun panel penguji kita gunakan untuk menguji kehadiran arus, betul? Okey, itu satu etika kerja yang baik. Jika kita gunakan test pen ataupun panel penguji untuk membuat garisan. Lain pula fungsinya Ego. Ya. Bila dah menyalahi daripada fungsi tersebut, kita menyalahi dari segi etika kerja. Okey, itu yang membezakan etika kerja dan budaya kerja. Budaya kerja, bila cara bagi contoh panel penguji test pen, kita mendapatkan test pen tersebut daripada rak nombor 1. Kita gunakan test pen tersebut. Bila sudah menamatkan kerja kita, kita kembalikan semula test pen tersebut kepada rak nombor 1. Itu adalah budaya kerja yang baik. Ya. Okey, etika lebih kepada peraturan, budaya kerja lebih kepada amalan-amalan harian, rutin-rutin harian yang kita buat di bengkel, di tempat kerja dan sebagainya. Okey, dapat bezakan apa itu etika dan budaya kerja. Okey, seterusnya, di bawah Kementerian Sumber Manusia pada tahun 1994, dia telah menggubal satu undang-undang dipanggil Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Akta ini digunakan untuk menjaga keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan. Yang pertama, pekerja. Kalau kita sebagai pekerja, dia akan menjaga keselamatan, kebajikan dan kesihatan kita sebagai pekerja. Di samping tersebut, dia juga menjaga 3K tersebut, 3K, keselamatan, kebajikan dan kesihatan kepada orang-orang yang bersekitaran pada pekerjaan tersebut. Seperti dalam satu site ataupun dalam satu projek, mana di sekitar projek yang elektrik yang sedang dijalankan, mungkin terdapat ramai orang yang lalu lalang ataupun mungkin ada kedai. Untuk mengelakkan daripada sebarang kemalangan, maka akta tersebut diwujudkan. Okey, di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Okey, ini semua kamu kena faham dan kamu kena buat dan daftar bila kamu nak bekerja dengan satu-satu syarikat pada masa akan datang. Okey, untuk melindungi diri kita sebagai pekerja. Okey, seterusnya, langkah keselamatan semasa bekerja. Ini penting Igu. Betul. Langkah keselamatan yang pertama, keselamatan tempat kerja. Macam mana kita nak mengamalkan
keselamatan tempat kerja, terutamanya di bengkel. Di bengkel kita semua bekerja di bengkel, betul kan pelajar? Okey, kita semua bekerja di bengkel elektrik, dan di bengkel tersebut untuk mengamalkan keselamatan kena amalkan 5S. Susun, sisih dan bagaimana, dan ada 5S yang berkaitan yang perlu diamalkan, yang kita akan belajar lagi pada lepas ni. Selain daripada mengamalkan 5S, kita perlu memaparkan peraturan. Peraturan apa? Peraturan bengkel. Kalau bengkel elektrik, peraturan bengkel elektrik. Kalau bengkel mesin, peraturan bengkel mesin. Semua ini kena dipaparkan untuk kita memastikan keselamatan tempat bekerja. Okey, seterusnya keselamatan diri. Ini keselamatan diri ini penting. Yang pertama, pakaian kita untuk nak buat kerja. Bagi contoh, apakah pakaian keselamatan diri yang perlu kita pakai untuk membuat kerja-kerja elektrik? Boleh bagi contoh satu? Untuk keselamatan, apa yang kita pakai pada diri kita untuk nak buat kerja-kerja elektrik? Ada siapa yang nak cuba? Siapa yang boleh bagi contoh satu? Banyak alat-alat pakaian. Nazir nampak macam nak cuba ya? Boleh Nazir? Oh, tengah fikir lagi. Okey, mungkin saya boleh cuba. Okey, ada. Okey, Nazir, ya. Ya, Nazir? Baju bengkel yang tebal. Betul. Okey, salah satunya ada pakaian adalah baju bengkel. Ataupun Sean boleh tambah apa lagi peralatan pakaian yang kita boleh pakai? Sebab dia berkenaan dengan tenaga elektrik ataupun takut nak kena kejutan elektrik Ego. Ya, betul. Kena pakai sarung tangan Ego, sarung tangan getah. Kena betul sarung tangan. Oh, okey, betul. Okey, biasanya kita pakai sarung tangan, baju bengkel, kasut pun macam Ego. Kasut safety boot, kasut keselamatan, topi keselamatan untuk mengelakkan daripada sebarang benda-benda yang daripada atas jatuh ke atas kepala kita. Okey. Dan juga keselamatan diri ini merangkumi etika dan budaya kerja yang cikgu terangkan sebelum tadi. Apakah itu etika dan budaya kerja yang perlu diamalkan untuk kita menjaga keselamatan diri kita. Yang ketiga, keselamatan mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang digunakan mesti mesin yang betul, digunakan untuk tujuan kerja yang betul. Jangan kita gunakan test pen sebagai untuk membuat garisan. Gunakan test pen untuk menguji kehadiran arus. Okey, dan kita tahu apa macam mana untuk mengendalikan mesin tersebut. Kita kena belajar dulu macam mana nak mengendalikan mesin canai, mesin gerudi dan sebagainya. Baru kita boleh mengamalkan keselamatan peralatan mesin. Okey. Memang penting Ego, sebab kalau kita gunakan mesin kan, dia agak bahaya kalau kita tak tahu guna. Betul. Nanti hilang jari pula susah Ego. Hilang jari cerita lain pula jadinya. Kan. Okey. Ketiga aspek keselamatan ini kita rangkumkan sekali sebagai amalan kerja yang selamat. Okey, pastikan semua ni diamalkan di bengkel masing-masing. Okey. Seterusnya kita masuk kepada masalah keselamatan. Yang pertama, renjatan elektrik. Macam mana yang anda semua dapat lihat gambar tersebut, terkena renjatan elektrik. Dan macam mana cara kita nak menyelamatkan mangsa yang terkena renjatan elektrik. Yang pertama, putuskan bekalan elektrik. Kalau di rumah, kita putuskan bekalan elektrik pada papan agihan yang utama tu. Okey, papan agihan kita tengok ada berlaku renjatan elektrik. Yang pertama, putuskan bekalan elektrik pada papan agihan. Yang kedua, alihkan punca sentuhan. Alihkan punca sentuhan yang tangan yang bersentuhan dengan kabel, kita alihkan dengan menggunakan penebat. Contoh penebat, siapa boleh bagi tahu contoh penebat? Kayu. Kayu, ya betul. Kayu kita gunakan untuk mengalihkan tangan daripada kabel yang dipegang. Okey, contoh macam gambar yang ada kat depan. Yang kedua, kita alihkan mangsa tersebut ke tempat yang lebih selamat dan melakukan CPR. Seterusnya, kita perlu hubungi hospital untuk langkah menyelamatkan yang terakhir. Okey. Dan saya ringkaskan di sini sebagai PATCH, PATCH untuk mudah ingat. Yang pertama, putuskan bekalan, alihkan tempat yang selamat, CPR dan hospital. Okey? Okey. Untuk kita senang nak ingat untuk ke arah dalam peperiksaan nanti SPM nanti pada akhir tahun nanti .
Okey, yang seterusnya, langkah melakukan CPR. Salah satu daripada cara-cara untuk menyelamatkan mangsa yang terkena renjatan tadi, kita kena melakukan CPR. Okey. Langkah yang mudah untuk melakukan CPR semudah A, B, C. Oh. A, airway. Airway kita membuka saluran. Okey, membuka saluran untuk melihat untuk mengesan sama ada mangsa yang terkena renjatan tersebut masih lagi bernafas ataupun tidak bernafas. Oh. Airway. Okey, kita menggunakan 3 sensor yang ada pada badan kita. Ya. Yang pertama, telinga untuk mendengar, sama ada mendengar hembusan nafas. Pipi untuk kita merasa sama ada hembusan nafas ada ataupun tidak. Dan mata. Mata kita lihat di dada, pergerakan dada. Ya. Jika ada pergerakan bermaksud ada pernafasan. Jika tiada pernafasan, kita lakukan yang seterusnya, memberi hembusan sebanyak 2 kali dan tekanan dada sebanyak 30 kali ulangan. 30, 20, ulang lagi 30, 20 sampai mangsa berada dalam keadaan last kali dipanggil kedudukan pemulihan. Okey, sepatutnya selepas kedudukan pemulihan akan diambil alih oleh hospital. Kita dah telefon awal-awal hospital, kita lakukan CPR, berada dalam kedudukan pemulihan, hospital akan ambil alih yang seterusnya. Okey, ini sebagai langkah awal untuk menyelamatkan nyawa. Okey. Seterusnya, langkah memadam kebakaran. Oh, ini penting. Ini penting. Ada 4 sahaja. Saya ringkaskan di sini sebagai PASS. Okey, P yang pertama adalah pull. Pull adalah kita menarik switch ataupun picu pin keselamatan. Okey, betul Sean. Picu keselamatan daripada pemadam api, pull. Yang kedua, lepas picu ditarik, aim. Aim kita tujukan nozzle pemadam api pada punca kebakaran. Okey, aim. Yang ketiga, langkah yang ketiga, squeeze. Squeeze kita picit pada pemadam api yang ada tuil supaya untuk mengeluarkan debu-debu untuk memadam kebakaran. Ya, betul. Okey, yang keempat, sweep. Sweep maknanya kita layang nozzle yang kita pegang pada api. Kita layang nozzle ke ataupun kita layang pemadam api? Yang mana satu? Kita layang sweep nozzle. Kenapa kita tak sweep pemadam api? Berat kan? Berat. Okey. Secara logiknya memang berat lebih kurang dalam 9 kilo. Kita layangkan nozzle. Jangan layangkan pemadam api ya. Jangan terbalik. Okey. Kalau tidak kita satu arah je ego. Yang ni gerak tapi arah dia tak gerak. Betul. Yang ni bergerak, bukan yang ni bergerak. Yang ni bergerak. Nozzle yang bergerak. Okey. Dan saya ringkaskan di sini cara memadam kebakaran PASS. Pull, aim, squeeze and sweep. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya, melecur. Ada lebih kurang tiga tahap melecur yang biasanya bila melibatkan elektrik, ia akan terus kepada melecur tahap ketiga. Ya. Okey, bila melibatkan kita kena renjatan elektrik, biasanya terus kepada melecur tahap ketiga. Tak ada tahap 1, tak ada tahap 2, terus kepada tahap 3 dan menandakan bahawa elektrik ni satu yang sangat berbahaya dan kita perlu mengamalkan langkah berjaga-jaga ya. Luka. Ada 2 jenis luka. Luka yang tertutup, luka yang terbuka. Yang tertutup kita nampak memang terbuka, tertutup. Yang terbuka tu nampak isi dalam tu. Okey. Patah tulang, macam-macam jenis patah yang ada. Oh, ada. Patah retak, patah terus, patah yang terkeluar tulang. Okey, ni contoh-contoh kemalangan yang kita biasanya berlaku bila kita gagal mengamalkan langkah-langkah keselamatan sama ada di bengkel ataupun di tempat bekerja. Okey, seterusnya punca kemalangan. Okey, punca kemalangan yang saya dah bagi tahu tadi, kenapa kemalangan-kemalangan ini berlaku? Ya. Apabila kita mengabaikan keselamatan. Yang pertama, keselamatan diri.
Yang kedua, keselamatan tempat bekerja. Yang ketiga, keselamatan berkenaan dengan peralatan yang digunakan. Okey, tidak mengamalkan langkah kerja yang selamat. Okey. Dan akhir sekali, macam mana kita nak memastikan kerja-kerja menservis peralatan elektrik domestik ini berlaku dalam keadaan terbaik. Okey, terbaik, selamat dan terjamin dari segi keselamatan kita. Yang pertama, merancang kerja. Okey, dalam apa-apa kerja yang kita lakukan mesti ada perancangan. Yang kedua, mengesan dan melakukan do adalah mengesan dan melakukan kerja-kerja baik pulih. Yang ketiga, cek menguji litar sama ada membuat ujian litar mati ataupun ujian litar hidup. Bila kita dah uji dan mesin itu telah berfungsi kembali semacam mana biasa, kita boleh mengesahkan Act yang keempat. Act mengesahkan mesin itu adalah selamat dan boleh digunakan. Dan diringkaskan, saya ambil daripada huruf yang terawal PDCA untuk kita memudahkan kita nak mengingat dalam peperiksaan nanti langkah-langkah yang strategik ataupun yang bersistematik untuk melakukan kerja-kerja menservis peralatan elektrik domestik. Ya, cikgu. Okey. Ada pelajar-pelajar nak tanya setakat ni? Nak tanya cikgu apa-apa berkenaan? Okey. Nampaknya semua faham, tak ada soalan? Betul? 100% faham, Kalau tak ada, cikgu nak tanya. Okey, boleh untuk tanya lah. Kalau tidak, lepas ni tak boleh dah. Okey. Okeylah, nampaknya murid semua bijak-bijak, cikgu. Boleh kita tanya soalan. Okey. Yang pertama, soalan. Berpandukan rajah di bawah, susun semula langkah-langkah melakukan CPR mengikut turutan yang betul. Kita ada A, B, C, D. Susun semula, apakah langkah yang pertama? Abjad apakah yang susunan yang pertama? Susunan yang pertama. Okey, siapa nak cuba? Yang pertama. Okey, Nazir. Ya, Nazir? Ya. Yang pertama C. Yang pertama C. Okey. Betul, cikgu? Yang kedua? D. D apa tu? Hello Hospital. Okey. Menelpon hospital. Yang ketiga A. Okey, mengesan. Okey. Yang keempat E. Melakukan hembusan. Yang kelima? B. Anda yakin jawapan anda? Kena fikir pula. Betul ke tak? Kalau betul, ataupun anda perlukan talian hayat ni? Kalau betul. Okey. Lock. Okey, anda lock lah. Okey, kita tengok jawapan yang sebenarnya. Okey, yang pertama C. Betul Okey, betul. Yang kedua D. Menghubungi hospital. Yang ketiga A. Betul. Yang keempat E. Yang kelima yang terakhir B. Kedudukan pemulihan. Okey, betul, tepat jawapan anda. Selamatkan untuk anda. Okey. Soalan yang seterusnya. Ada lagi soalan ni? Ada 10 soalan. Ada 10 soalan. Okey, rasanya sempat, Igu. Okey. Kita cuba, Igu. Okey. Soalan yang kedua. Berpandukan rajah di bawah, susun semula langkah-langkah memadam kebakaran mengikut turutan yang betul. Okey, baru tadi cikgu terangkan apakah langkah-langkah untuk memadam kebakaran. Ingat Okey, siapa boleh bagi jawapan untuk langkah yang pertama, langkah yang keempat? Okey, siapa? Khairul Nadim. Okey, Khairul Nadim. Boleh bagi jawapan yang pertama? Boleh ke? Okey, yang jawapan yang pertama C. Cuba kita tengok dulu yang pertama betul ke C. Betul. Okey, yang kedua, langkah yang kedua. A. Betul. Baik. Okey. Langkah yang ketiga. D. Squeeze. Okey, betul. Dan yang terakhir. B. Okey, semestinya B. Tak ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Okey.
Baik, betul, jawapannya betul. Betul, jawapan tepat. Alright. Okey. Rasanya selain daripada 2 soalan, cikgu rasa nak tanya soalan secara spontan. Oh, boleh go. Boleh? Boleh go. Boleh Boleh. Okey. Berkenaan dengan kerjaya. Oh. Kerjaya. Boleh pelajar bagi tahu apa cita-cita pelajar untuk pada waktu akan datang selepas pada sekolah dan berkenaan dengan menservis peralatan elektrik. Nak jadi apa lepas ni berkaitan dengan apa yang kita pelajari di sekolah. Okay, siapa saja? Kita tanya Dura Ego sebab Dura macam Dura. semacam dia. Dura. Okey Dura? Ya. Boleh cuba? Ya, okey. Boleh. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi seorang electrical engineer. Electrical engineer. Okey. Electrical engineer bermaksud bermajikan ataupun berniaga? Bermajikan. Okey, betul. Anda hebat. Okey. Boleh saya tanya, Go? Ya. Kenapa anda berminat untuk menjadi seorang jurutera elektrik? Betul. Itu pilihan anda ataupun ibu bapa ataupun kawan-kawan anda yang mempengaruhi pilihan anda? Itu memang minat saya untuk menjadi seorang jurutera elektrik. Oh, okey. Baik. Okey, baguslah. Baguslah kalau ada cita-cita macam tu kan, Ego? Okey, bagus. Ya. Cikgu harap supaya cita-cita kamu tu dapat direalisasikan dan kamu berjaya menjadi engineer jurutera elektrik pada waktu akan datang. Okey? Ya. Cikgu boleh tak sebelum kita berakhir mungkin cikgu boleh beri rumusan kepada pelajaran kita pada hari ini, Ego? Okey, secara rumusannya, apa yang kita belajar pada hari ini, tajuk berkenaan dengan asas menservis pendawaian elektrik domestik. Ada 2 tajuk yang utama. Yang pertama berkenaan dengan kerjaya. Okey, kerjaya kita sebagai sama ada bekerja sendiri ataupun bermajikan. Yang kedua, tajuk yang kita pelajari pada hari ini berkenaan dengan asas kemahiran menservis pendawaian domestik yang menekankan kepada keselamatan semasa bekerja. Dari segi keselamatan diri, dari segi keselamatan alat ataupun mesin, dan juga yang ketiga dari segi keselamatan tempat bekerja. Itu yang penting. Yang cikgu nak tekankan hari ini, 2. Yang pertama, kerjaya. Yang kedua, keselamatan. Itu. Okey. Secara kesimpulannya. Okey, terima kasih cikgu atas pengkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga terima kasih banyak-banyak kepada murid kita yang ada dalam talian iaitu Khairul, Imran, Dura, Syami, Firdaus dan Nazir. Dan kepada mereka yang menonton sekarang, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter dan sentiasa pakai pelitup muka apabila berada di kawasan luar rumah. Dan kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya di Road to Success SPM 2021. Bye! Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Rizal bin Yono yang merupakan bapa kepada Muhammad Amir Mukminin. Sebagai seorang bapa, saya mengharapkan kerjaan yang cemerlang untuk anak saya. Jadi pesanan ayah, berusahalah bersungguh-sungguh dari sekarang. Bak kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, kejayaan datang kemudian. Mukmin, selamat berjaya.